سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan mau sihat tu? Alhamdulillah. Baik, kita berhenti di mana tuan-tuan? Yang keberapa? Ya, yang ke-98. Habis ni tajuk ni. InsyaAllah lepas ni kita masuk tajuk baru. Baik, jadi kita tengok yang ke-98. Jadi jawi muka surat 65 nah. 65 98. Baik. Jadi kita tengok kitab kita Asas Aqidah Islam, nama Allah Asmaul Husna yang ke-98. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, kata pengarang. Baik. Jadi nama Allah Asmaul Husna yang ke-98. Ar-Rashid. Ar-Rashid, yang maha penunjuk. Ini makna dia yang memberi petunjuk lah. Ia menunjukkan kebenaran yang tepat kepada hambanya mengikut kebijaksanaan. Ataupun Ar-Rashid juga makna dia kebijaksanaan. Jadi makna dia Allah Ta'ala Azza wa Jal maha bijaksana. Jadi segala apa yang berlaku di langit dan di bumi, apa yang Allah Ta'ala jadikan, semua dalam kebijaksanaan Allah Azza wa Jal. Hatta kita tak mampu fikir kadang-kadang berapa benda kita tak boleh sampai tuan-tuan. Nah, di sebalik kebijaksanaan hukum-hukum Allah ataupun kejadian alam, semua Allah Ta'ala jadikan dengan kebijaksanaan. Sebab tu tuan-tuan, kita tak mampu fikir. Bukan semua benda kita boleh fikir. Ada benda yang kita tak mampu berfikir. Contohnya cahaya dan kegelapan. Kita nampak tapi hakikat dia kita tak tahu. Betul? Apa hakikat cahaya? Cahaya dijadikan daripada apa? Allahu alam. Tapi kita nampak cahaya. Tapi hakikat cahaya tak tahu tuan-tuan. Kalau air kita tahulah H2O kan, iaitu hidrogen dan oksigen. Tapi kalau cahaya ni apa? Betul, kita tak tahu. Angin kita tahu. Ada oksigen, ada karbon monoksida, karbon dioksida dan sebagainya. Cahaya antara benda yang kita nampak tapi kita tak tahu hakikat dia. Sama juga kegelapan. Gelap, kita nampak gelap, tapi hakikat gelap tu kita tak tahu. Mata nampak, tapi gelap tu apa? Kita tak tahu. Tapi cahaya dan gelap Allah jadikan, dan kita tak tahu hakikat dia. Tapi kita nampak. Dalam Quran sebut wa ja'ala zulumati wan nur. Allah Ta'ala jadikan cahaya, zulumat, Allah Ta'ala jadikan kegelapan dan cahaya. Allah jadikan, tapi kita tak tahu hakikat dia apa. Sama juga berkenaan dengan roh pun sama, kita tak mampu fikir. Apatah lagi kita nak fikir tentang zat Allah Azza wa Jal. Sama juga tuan-tuan, apa yang berlaku di langit dan di bumi, segala apa yang berlaku semua dalam ketentuan Allah, ada hikmah di sebaliknya. Mungkin kita tak nampak tuan-tuan kerana kelemahan diri kita tuan-tuan. Macam kita tengok sekarang ni, kita tengok banjir yang sangat hebat kan di Selangor, tapi lain dah mula surut lah. Yang sama juga di Pahang pun teruk, rumah 2 tingkat pun tenggelam. Di Selangor tu mati pun ramai kan, berapa puluh orang lah mati. Setakat yang jumpa lah, setakat yang saya tengok mayat jumpa 47. Okay, ada lagi yang hilang sebab dia naik terlalu cepat. Semua ada hikmah di sebaliknya lah tuan-tuan. Okay, pengajaran untuk kita muhasabah sama-sama tuan-tuan, betapa kerdirnya kita kat dunia ni. Dan kita doa juga Allah Ta'ala berikan kesabaran pada saudara Islam kita yang ditimpa tuan-tuan. Saya kesian tengok mereka tuan-tuan, macam mana kereta yang rosak kan. Bukan semua orang ambil insurans banjir. Dia insurans banjir tuan-tuan kena ambil lain tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak ambil tak ada. Dia ada insurans banjir. Banyak orang tak sangka dia pun tak ambil insurans banjir. Dia tak ambil insurans banjir, tuan-tuan tengok apa yang berlaku tuan-tuan.
Kereta-kereta yang baru, kereta berapa puluh biji, ratus biji tuan-tuan, yang total loss pun ada. Total loss tak boleh pakai terus, rosak habis kan. Dia pun tak ambil insurans. Macam mana tuan-tuan? Tak ambil insurans banjir tuan-tuan. Satu lagi yang ditimpa musibah, rumah tuan-tuan. Betul tak? Rumah, berapa banyak rumah yang runtuh tuan-tuan, tinggal tangga aja habis ayak bawa. Yang ni saya tak tahu berapa kerugian tuan-tuan. Saya ingat ratus ribu lah, yang dalam rumah semua, perkakas rumah semua banjir bawa tuan-tuan. Jadi kita tengok apa yang berlaku tuan-tuan, kita ambil pelajaran lah. Pertama, betapa besar dan agungnya kuasa Allah Azza wa Jal. Yang kedua tuan-tuan, ujian ni tuan-tuan bagi orang yang beriman, untuk mengangkat darjat dia, untuk menghilangkan dosa dia. Baik. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, pada orang yang melakukan maksiat, bila kena ni beringatlah. Betul tak? Sebab dia bila datang bala ni, bukan semua orang kena bala. Bila datang je azab, hukuman daripada Allah, semua kena. Tapi orang yang beriman, yang bertakwa kena juga, tapi menjadi kebaikan bagi dia, rahmat bagi dia. Diangkat darjat dia, dibanyakkan pahala dia, diberi angkat darjatnya di syurga, dihilangkan dosanya. Tapi bagi orang yang buat maksiat, itu azab bagi dia. Boleh lah. Sebab bala datang dia sapu semua. Dia tak ada orang kena, dia tak kena, dia sapu semua. Bila datang je musibah, semua kena. Baik ke tak baik ke, semua kena. Tsunami, orang baik ke tak baik kena. Quran dah sebut, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu akan azab ataupun hukuman daripada Allah, yang mana kalau diturun tu tak kena pada orang yang zalim saja, orang jahat Kalau dia main, dia sapu semua. Tapi orang yang baik yang kena menjadi rahmat bagi dia. Adapun orang yang jahat kena tu sebagai azab lah, supaya dia kembali. Dalam Quran sebut, walanuziqannahum bil adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kata Allah, kita duk baca surah ni kan pada pagi Jumaat, kami akan merasakan kepada manusia sebahagian kecil daripada azab. Dunal adzabil akbar, bukan azab yang berat, api neraka ke, bumi hancur ke, bukan. Supaya apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Jadi pada golongan-golongan mana-mana manusia yang banyak melakukan maksiat, tengok musibah yang berlaku, masa untuk berubah, menjadi yang lebih baik. Baik, jadi kita doa Allah Ta'ala berikan kesabaran. Yang benda boleh tolong tuan-tuan. Semua benda yang berlaku, dia ada hikmah, kebaikan di sebaliknya, dan kita tak nampak. Saya bagi contoh kat tuan-tuan. Satu contoh, saya pernah sebut kat masjid lain, saja sebut kat tuan-tuan lah. Ada satu kisah Nabi Musa alaihi salam pernah berdoa pada Allah Azza wa Jal. Nabi Musa dia duduk di bukit Tursina. Nabi Musa ni bercakap dengan Allah, satu-satunya manusia yang bercakap dengan Allah ketika mana berada di dunia. Jadi Nabi Musa pernah minta pada Allah untuk melihat keadilan Allah, keadilan Allah di atas muka bumi ini. Macam kita tengok orang kan, ada orang kaya, ada orang sederhana, ada orang yang miskin. Di semua ada hikmah di sebalik dia tu. Jadi tuan-tuan, Nabi Musa alaihi salam nak melihat keadilan Allah pada makhluk dia. Allah berfirman, kamu takkan faham, takkan capai akal kita tuan-tuan. Tapi Nabi Musa nak tengok juga. Maka Allah firman pada Nabi Musa alaihi salam, pergi di turun bukit Tursina, pergi di mata air tu, kawasannya ada air kan, mata air tu. Duduk saja di situ, jangan buat apa, duduk Jadi Nabi Musa pun duduk dekat dengan mata air tu, di sebalik batu lah, orang tak nampak. Nabi Musa duduk di situ Tiba-tiba datang seorang lelaki yang kaya lah, zahir dia nampak kaya, bawa harta dan bawa uncang tu penuh dengan duit lah. Lelaki tu datang minum air, dan kemudian lelaki tu pun pergi. Tapi lelaki tu tertinggal uncang duit dia tu, uncang yang penuh dengan duit dalam tu, dia tertinggal. Dia pergi. Nabi Musa tak buat apa, tengok dia pergi. Selang berapa lama, datang seorang budak kecil. Budak kecil ni datang, ambil uncang tu yang banyak harta dalam tu kan. Dia pun pergi. Selang berapa lama, Nabi Musa tengok tengok apa yang berlaku.
Selang berapa lama, datang seorang lelaki buta, ambil air semayang, nak solat. Lelaki ni buta, ambil air semayang, nak solat. Bila dia dah ambil semayang nak solat, datang saudagar tadi tu, yang kaya tadi tu, laki yang kaya yang duit dia hilang tadi tu, yang dia tertinggal tu. Laki tu mai, laki tu tanya, nampak tak ada harta di sini dalam uncang ni, dalam bekas ni? Jadi laki buta tu kata tak ada. Tapi yang saudara ni kata mana boleh tak ada, kat sini aku tinggal, mesti ada kat sini. Yang buta tu kata tak ada, dia pun buta mana nampak. Jadilah pertengkaran. Sebab yang lelaki tadi, yang pertama tu yakin orang buta ni lah ambil, siapa lagi ambil? Yang buta ni memang tak nampak. Jadi dia bertengkar-tengkar, kawan ni bawa kelak pedang, bunuh yang buta tu. Padahal yang buta tu ambil semayang, nak semayang, bunuh yang buta tu. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam kes ni, siapa salah? Siapa punca jadi ni semua, tuan-tuan? Sekali kita tengoklah, yang jadi sampai jadi bunuh ni, siapa punca dia? Budak kecil tu lah. Kan dia yang ambil, betul tak? Dia yang ambil harta tu. Kan kita tengok macam budak kecil tu lah salah, punca dia ambil lah, menyebabkan jadinya pembunuhan lelaki tua yang tak bersalah. Itu kita tengok. Tapi cerita di sebaliknya, rupanya budak kecil tu, ayah dia mati dah. Ayah budak kecil tu bekerja dengan lelaki yang pertama, lelaki yang tinggal duit tu, ayah budak kecil tu. Dan lelaki yang pertama tu tak banyak gaji ayah dia sebanyak yang ada dalam uncang tu. Banyak yang ada dalam uncang tu lah nilai yang mana lelaki pertama tak banyak gaji pada ayah budak tu. Pasal ayah budak tu dulu pekerja dia. Itu di sebalik yang kita tak nampak. Lepas tu yang lelaki tua tu kesian, nak semayang kena bunuh. Dan lelaki tua tu lah pembunuh bapak budak tu. Lelaki buta tu yang nak solat tu, dia lah pembunuh bapak budak tu. Dan budak tu tak ada bapa, anak yatim. Tuan nampak tak? Jadi kalau nak kira salah yang tuan-tuan, siapa? Budak tak salah, betul tak? Budak mana ada dosa? Budak tak ada dosa, kecuali bapak dia yang suruh pergi curi, bapak dia dosa lah. Kalau budak dia pergi ambil, dia tak ada dosa, malaikat pun tak catat. Dalam kes ni tuan-tuan, rupanya baru kita nampak saudagar tu, nampak tak? Lelaki tu yang pertama, dia yang zalim, tak bayang apa? Upah bapak budak tu. Dan lelaki buta tu, rupanya dia lah pembunuh bapak budak tu. Jadi bila dia dibunuh, maka habislah dosa dia. Jelas tu? Bila dia bunuh orang, dia kena bunuh, hilanglah dosa bunuh tu. Tuan-tuan faham tu? Saya nak beritahu tuan-tuan, kadang-kadang dalam hidup kita ni banyak benda yang kita tak mampu fikir. Kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Betul tak? Kita tak tahu. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan, kenapa tak semua orang kaya? Betul tak? Kita tak boleh hidup kalau semua orang kaya. Betul tak? Kita takkan boleh hidup siapa yang nak buat rumah, siapa nak kek sawit, siapa nak pergi jala ikan, siapa nak pergi ke laut. Betul tak? Kalau semua pakat kaya, Allah Ta'ala jadikan fakir, miskin, sederhana, kaya, sangat kaya, supaya manusia boleh hidup di dunia. Itu bijaksananya Allah, tuan-tuan. Ada orang yang berjaya, ada orang mungkin dia tak berjaya, ada orang yang bijak, mungkin ada yang kurang bijak dan sebagainya. Semua untuk melengkapi, tuan-tuan, antara satu sama lain. Kita tengok, tuan-tuan, ada orang adik-beradik kan. Saya ada 11 orang adik-beradik, tuan-tuan. Banyak jadi cikgu lah, cikgu, ustaz, ustazah ramai lah. Jadi ada seorang OKU apa, adik saya lah, lembab. Kalau dalam bahasa orang putih dia panggil slow learner. Kalau boleh kita nak 11-11 pandai, betul tak? Nak 11-11 pandai, orang masuk U tak nampak lagi hikmah tu. Tapi bila dah tua semua pakat menikah, kahwin, baru nampak. Siapa yang duduk dengan mak ayah? Dia dia lah duduk dengan mak ayah. Adik saya yang hak slow learner tu lah, yang lembab tu lah, dia lah duduk mak kat ayah. Kalau ada sakit apa dia bawa, dia lah nombor 1 cepat. Pasal duduk dengan mak ayah.
Nampak tak tuan-tuan? Dulu kita tak nampak, tapi bila kita dah tua baru kita nampak tuan-tuan. Bukan semua benda yang kita nak dapat. Betul tak tuan-tuan? Ada orang kita nak anak tapi kita tak dapat anak. Itu tak tahu tuan-tuan rahsia di sebaliknya. Bukan manusia je, hatta Nabi pun tuan-tuan. Nabi Zakaria tuan-tuan nak anak. Betul tak? Nak anak. Doa dah lama, dah tua tuan-tuan, barulah dapat anak seorang, Yahya. Seorang tuan-tuan. Allah Ta'ala mengetahui tuan-tuan di sebalik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Quran sebut. Allah Ta'ala tahu, sedangkan kita banyak benda yang kita tak tahu. Dalam hidup ni tuan-tuan, kita beramal, kita berusaha cari rezeki sekadar mana yang mampu. Selebihnya tuan-tuan yang berlaku kita serah pada Allah Azza wa Jalla tuan-tuan. Dan saya selalu sebut di mana-mana tuan-tuan, di mana tempat yang mati 10 orang tu kan. Kita tengok yang mati 10 orang. Accident. Lori langgar. Tahu kan? Kita tengok Allah kesian. Saya bukan apa, kisah ni menarik tuan-tuan, untuk kita muhasabah tuan-tuan. Masing-masing muhasabah supaya kita bersyukur tuan-tuan. Dan jangan banyak cengkadak lah tuan-tuan, kurang bersyukur. Kita ni nak bersyukur macam-macam alasan. Aku ni susah lah, dia senang lah, rezeki aku sikit lah, rezeki dia banyak lah, anakku gagal, anak dia berjaya. Tuan-tuan, cuba kita tengok apa yang berlaku di sekeliling kita supaya kita bersyukur tuan-tuan. Tuan-tuan, mereka yang mati 10 orang tu kan, seorang pomen, isteri dia dengan anak dia 8. Betul tak? Yang tinggal ayah dia dengan anak nombor 3. Ayah dia pasal tak duduk dalam kereta, anak nombor 3 pasal tak ikut. Jadi dia pun naik kereta Wira tuan-tuan. Tahu kan Kemalangan Subang tu? Tahu kan mati 10 orang. Dia pun naik kereta Wira tu pergi ke Subang. Dalam kereta Wira tu naik 10 orang. 10 orang naik kereta Wira. Seorang dia bayi, anak paling kecil bayi umur 10 bulan. Yang nombor 2 kecil 3 tahun. Yang paling besar pun 17 tahun. Dia duduk 10 orang dalam kereta Wira pergi Melaka, Kenduri. Masa balik tu kereta rosak, kena banjir kan, baru nak start banjir. Jadi ketika itulah dia duduk tepi, trailer tu terbabah, gilis mereka mati tuan-tuan. Yang pertama tuan-tuan, saya nak kita muhasabah tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau 10 orang naik kereta Wira ni, orang kaya ke orang sederhana? Atau bukan miskin? Agak-agak lah. Sederhana atau miskin? Betul tak kan? Mungkin dia asnaf. So kita janganlah buat kenyataan yang tak berperi kemanusiaan. Apa punya bapa 10 orang naiklah kereta, la haula wala quwwata illa billah. Ada sikit perasaan kesian. Kalau dia kaya, dia pun tak buat lagu tu, dia beli Starek, betul tak? Ataupun Velfire, betul tak? Alphard, Estima, ataupun Nissan Center, Nissan apa? Nissan apa yang panjang tu? Nissan ni bukan Nissan ni, Nissan apa? Siapa yang panjang tu? Saya tak ingat tak panjang tu. Dia pun beli kereta tu, betul tak? Dia pun ada banyak harta banyak tu, betul tak? Itu satu. Kemudian dia hidup sederhana lah, ataupun mungkin susah, mungkin fakir, mungkin asnaf. Allah uji dia berat. Saya yakin mungkin di kalangan kita lebih senang pada dia. Boleh jadi, betul tak? Boleh jadi. Dan yang kedua, Allah uji dia berat, iaitu kehilangan isteri dan 8 anak. Tinggal seorang yang kat rumah, nombor 3 tak ikut. 8 mati semua. Mati macam mana? Penyek dalam kereta. Tengok kereta dia dah jadi macam roti canai, rapat tuan-tuan. Bukan tak jadi rupa kereta, rapat terus. Dalam tu ada 9 orang, rapat. Dahsyat tuan-tuan. Mati semua. Dahsyat tu. Supaya apa tuan-tuan? Ini kita ni, saya dululah, saya dan tuan-tuan, supaya kita tengok benda ni, kita belajar bersyukur. Betul tak tuan-tuan? Ada orang kadang-kadang rezeki ada je, kurang sikit dia merungut. Betul tak kan? Kurang. Kalau nak dibandingkan kita dengan banyak orang kat dunia ni, lagi banyak yang susah pada kita. Tapi disebabkan kita ni tak tengok. Kita tak tengok benda yang berlaku di sekeliling. Kita tengok kita ya. Kalau kita kurang duit, kita ingat kita lah yang, kita seorang yang kurang duit dalam dunia ni. Padahal ada orang lagi susah lagi. Tuan-tuan baca tuan-tuan, di Afrika tu ribu mati lapang. Di India beribu-ribu setiap tahun mati lapang.
Tak ada, agak-agak kita mati lapang tuan. Kita okey boleh hidup. Cuma itulah duit tak ada lah nak renovate rumah. Ya, yang tu yang pening ya. Tak ada duit lah nak tukar spok rim kereta. Yang tu yang kita konsing ya. Kita tak tengok sekeliling tuan-tuan. Yang berlaku di dunia ni supaya kita tengok dan kita belajar. Sebab tu dalam hadis pun sebut, tengok, Nabi suruh tengok yang di bawah kita. Kalau kita sakit, tengok orang yang lebih sakit. Kita kurang duit, tengok orang yang lagi kurang duit. Kita kena uji sikit sakit, tengok orang yang lagi teruk kena uji. Tu Nabi suruh. Supaya apa? Supaya kita bersyukur. Jangan tengok orang ni kita sakit sikit, dia sihat. Nampak? Berapa ramai orang yang kita jumpa muda-muda bagus, baca Quran, semayang. Tua-tua umur 60 lebih sakit. Sakit, tak boleh jalan, kena potong kaki, stroke. Lepas tu dia kata apa? Aku yang pergi masjid semayang ni pun sakit. Dia dah lah tak semayang, sihat. Dia pula nak jadi rosak. Betul tak? Dia sihat. Dia dulu minum arak 3 mekong, sihat. La ilaha illallah. Tuan-tuan, kita ni hidup kat dunia saja ke? Tak nampak akhirat ke? Betul tak tuan-tuan? Kita patutnya dah umur sampai 60-an bersyukur. Berapa ramai manusia tak sampai 60 mati. Betul tak tuan-tuan? Berapa ramai orang yang tak sampai 60 mati. Ni kita dah 60, bersyukurlah. Ni tak, dia sana, dia lebih. Lah, syukur. Tuan-tuan, nak kira tak sakit, Firaun tak pernah sakit. Belajar tuan-tuan, kita ada dunia, kita ada akhirat. Yang kita sakit kat dunia ni, tu nak naik darjat di akhirat tu kita nak kejar sana. Dunia ya kita cari supaya kita tak merana api sana nombor 1. Ada orang tuan-tuan dulu bagus, bila dia dah tua dia sakit dia tak semayang. Ada tak semayang pasal apa? Aku semayang pun sakit. Ada tuan-tuan. Semayang pun sakit, baik tak semayang, ada lagu tu. Sian tuan-tuan, di akhir hayat rosak. Tuan-tuan kena ingat, kita umat Islam, kita mencari akhirat. Quran sebut wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat tu lebih baik dan kekal, lebih baik pada dunia tuan-tuan. Betul tak? Kita sakit ke, kita kurang harta, kena ingat ke akhirat tu yang nak senang sangat tu. Sana tu, jangan duk tengok dunia aja. Bila tengok dunia tu yang kita tengok orang lebih sikit, kita dah hilang syukur. Boleh tak? Tengok apa yang berlaku, belajar dan bersyukur. Okey tuan, tak apa. Kita pergi yang ke-99. Hari ni habislah tuan-tuan. Yang ke-99 as-sabur. Sabur makna dia yang maha penyabar. Allah Ta'ala maha sabar. Ia tidak terburu-buru bertindak balas ke atas hambanya yang menderhaka sebelum sampai masa. Jadi Allah Ta'ala lah yang paling sabar. Jadi Allah Ta'ala sabar tuan-tuan. Kita ataupun kita lah tuan-tuan, dan sebahagian manusia, dan ramai juga manusia yang melakukan dosa tuan-tuan, tapi Allah Ta'ala tak terus menurunkan bala tuan-tuan. Kalau turun pun sedikit tuan-tuan, supaya manusia kembali. Ada orang tuan-tuan, dia salah faham kan. Saya ingat, saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu, satu orang yang mana dia tanya Ustaz Kazim Elias, dia dah tak semayang 15 tahun dah. Hampir ke 20 tahun dah, 15 tahun tak semayang. Tapi dia takut nak semayang. Tak semayang dah 15 tahun, nak semayang takut. Kita ingat 15 ke 20 macam itulah. Lama dah tak semayang, tapi dia takut nak semayang. Itu soalan dia tanya kat Ustaz Kazim. Pasal apa dia takut nak semayang? Pasal dia duduk tak semayang pun, isteri dia berjaya, anak dia berjaya, harta dia banyak, dia sihat, tak sakit. Dia kata kat Ustaz Kazim, kalau saya semayang, saya takut. Dia takut Allah uji saya. Daripada berjaya, bisnes lingkup, anak gagal, bini mati ke, sakit ke, jadi dia takut semayang. Dalam tak semayang pun berjaya. Nak kira lagu tu, orang kafir lagi berjaya pada orang Islam. Betul tak tuan-tuan? Orang kafir lebih berjaya. Orang kaya di dunia ni banyak nama orang kafir. Betul tak? Orang paling kaya di dunia tu, Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, bukan orang Islam. Kaya tak tahu nak habaq lah, senang kata.
Kat Malaysia ni tuan-tuan, 10 orang terkaya dulu adalah seorang Islam. Syed Muhtar Bukhari tu tinggal belakang lah. Ni 10 orang yang terkaya di Malaysia bukan orang Islam. Mereka lebih kaya, mereka lebih sihat. Betul tak? Takkan nak jadi kafir pula. Betul tak kan? Pertama, dia tak ingat tuan-tuan. Pertama tuan-tuan, kita hidup dunia ni sementara. Benda kena ingat. Bukan segala-galanya dunia tuan-tuan. Dia semua tengok dunia. Kiranya bini dia berjaya, kerja dia banyak duit, anak dia berjaya, oh kira selesai. Dia tak ingat sana tu. Yang nak main lagi lama. Kalau hang hidup 100 tahun dalam penuh kekayaan, kesihatan, kejayaan, tapi hang akan mati juga. Betul tak? Kena ingat akan mati juga. Kalau dah mati tuan-tuan nak pergi mana? Betul tak? Ni tengok dunia semua. Tak tengok akhirat lah. Itu satu. Yang kedua tuan-tuan, dia lupa kita diuji ni. Ni Allah Ta'ala sabar, kita pun dah sabar. Ujian ni ada dua tuan-tuan. Satu kesenangan, satu kesusahan. Dua-dua ujian. Kita ni biasanya kita nampak ujian ni susah ha? Betul tak kan? Kalau sihat bukan ujian, sakit tu ujian. Silap, sihat ujian, sakit pun ujian. Kita nampak apa lagi? Duit banyak, itu bukan ujian. Yang ujian ni bila duit tak ada baru ujian. Silap, dua-dua ujian. Dalam Quran sebut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kamu manusia dengan keburukan, yakni duit kurang, sakit, kematian, dan kebaikan. Kebaikan ni apa? Diuji juga dengan kekayaan, kesihatan, umur panjang, kejayaan. Dua-dua ujian. Tuan-tuan, dalam dua ujian ni, mana yang banyak manusia gagal? Ujian kesenangan ke ujian kesusahan? Senang. Bukti dia apa? Ketika malam Isra' dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW tengok dalam syurga banyak orang miskin. Orang yang diuji dengan susah, kurang harta, kebiasaannya dia berjaya. Dia berjaya masuk syurga. Tapi orang yang diuji dengan kesenangan, pangkat, kebiasaan dia hanyut sampai dia mati. Sampai dia mati dia tak kembali. Pasal dah kaya, dah senang. Ingat tu, orang yang diuji dengan kesusahan, yang diuji dengan kesenangan. Dan banyak yang diuji dengan kesenangan hanyut terus. Sampai bila? Sampai mati. Dia tak sedang kaya, nikmat, tiba-tiba mati. Betul tak? Apa pun tak ada. Dah lah di akhirat selama-lamanya. Dunia ni panjang mana sangat? Betul tak tuan-tuan? Panjang mana sangat? Baru ni tok saudara, saya moyang saudara lah kot. Tok pada mak saya. Tok saudara mak saya meninggal di Bandar Baru. Dia lahir 1917. Sini ada lahir 1917. Panjang, mati 104. Itu kat atas menalan. Saya ingat kalau orang dulu biasanya dia adjust sikit umur tu. Betul tak kan? Adjust sikit. Tak apalah, kita ambil yang atas tu lah. Kat menalan dia 1917. Masa merdeka negara kita ni, umur dia 40 tahun dah. Masa merdeka negara kita ni, umur dia 40 tahun dah. Tua lah tuan-tuan. Baru meninggal 104 umur dia. Di Bandar Baru tuan, panjang umur dia. Saya bayang, ya Allah, 1917. Wish, panjang umur dia hidup. Tapi hujung dia mati juga. Betul tak? Dia nak beritahu. Kalaulah kita hidup 120 tahun dengan kekayaan, kemewahan, dengan kemerahan, tak pernah sakit, mati tak lagi? Mati juga. Dah mati tuan-tuan, akhirat selama-lamanya. Sebab tu ingat tuan-tuan, Allah Ta'ala Maha Penyabar. Banyak hamba dia yang tak menyembah Allah tuan-tuan. Kat dunia ni tuan-tuan, yang sembah Allah orang Islam lah tuan-tuan. Orang Islam kat dunia ni kita ada 7.2 bilion manusia. 7.2 bilion manusia. Yang Islam lebih kurang 1.7 bilion. Yang Islam 1.7 bilion. Kristian ramai lagi. Kristian ada lebih kurang 2.4 bilion, lebih kurang. Kristian lebih ramai daripada Islam tuan-tuan sekarang ni. Kristian ada 2.4 bilion di dunia ni . Yang selebihnya agama lain lah.
Agama yang paling banyak di dunia Kristian, nombor 2 Islam. Saya nak beritahu tuan-tuan, daripada 7.2 bilion manusia atas muka bumi sekarang ni, yang beriman pada Allah hanya 1.7 bilion. Hak lain tak beriman pada Allah, tidak mengakui Allah Ta'ala itu Tuhan. Baik, jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala bentang juga kesenangan, kerana Allah Ta'ala sabar. As-sabur, Allah Ta'ala sabar tuan-tuan. Malah dosa paling besar tuan-tuan, tak beriman tu dosa paling besar. Bukan bunuh orang, bukan tak semayang. Dosa paling besar adalah tak beriman pada Allah, syirikkan Allah. Itulah sebesar-besar dosa yang takkan diampunkan. Bahkan kalau mati nanti, masuk neraka, duduk dalam neraka berjuta-juta tahun, bilion tahun pun tak terbakar juga dosa kufur. Dosa syirik takkan hilang, menyebabkan penghuni neraka yang mana mati kufur akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Baik, jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala bentang juga kesenangan. Allah Ta'ala sabur, sabar. Malah dalam 1.7 bilion orang Islam, agak-agak ramai semayang ke ramai tak semayang? Kita tengok balik. Saya tak tahulah tuan-tuan, kalau buat kajian lah, berapa ramai orang Islam yang semayang. Jangan kata Malaysia tuan-tuan, seluruh dunia tuan-tuan, banyak orang Islam tak semayang. Ramai. Kat Jalan Gula ni tuan-tuan, agak ada yang semayang ke ada yang tak semayang? Agak-agak ke semua semayang kat Jalan Gula ni? Hebat lah tuan-tuan. Tapi kalau semua jemaah, saya ingat masjid ni tak muat. Betul tak tuan-tuan? Kalau semua ramai tak semayang. Ada tak kawan-kawan tuan-tuan, tak payah sebutlah siapa, yang tuan-tuan kenal lah, yang tuan-tuan kenal, tuan-tuan minum air dengan dia, minum kopi dengan dia, kerja dengan dia, yang tak semayang? Ada ke tak ada? Agak-agak je lah. Agak-agak ada tak ada? Kita tak ada? Ada Ada. Hatta kita jumpa orang umur 60-an, 70-an, ada tak semayang? Tak? Tak semayang. Tak semayang ni dosa yang paling besar orang Islam buat, dengan membunuh. Bunuh orang dengan tak semayang ni lebih kurang, ataupun mungkin dosa tak semayang ni lebih teruk daripada dosa bunuh orang. Teruk tuan-tuan dosa tak semayang ni. Tapi ramai orang tak semayang, Allah bentang juga nikmat. Pasal Allah Ta'ala ni sabar tuan-tuan. Kita tuan-tuan, kalau orang buat baik jahat sikit kat kita, tuan-tuan, buat jahat sikit ya nak balas balik ke ya? Buat jahat sikit dah, oi mana boleh balas balik ya? Betul tak? Mana boleh biar banyak cantik, kita semua nak balas. Rasa tak puas kalau tak balas, betul tak kan? Rasa tak puas kalau tak balas ni. Allah Ta'ala tuan-tuan, berapa banyak orang yang mensyirikkan Allah, tidak menyembah Allah, yang menghina Allah tuan-tuan. Hidup senang tuan-tuan. Allah sabar tak sabar tuan-tuan. Malah buat dosa lagu mana pun tuan-tuan, kembali pada Allah. Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi manusia tuan-tuan, hatta ibu bapa pun tuan-tuan, kalau anak dia jahat sangat tuan-tuan, kalau jahat sangat lah, bunuh orang ke, rogol anak orang ke, macam-macam kesalahan buat, mungkin satu ketika mak bapak pun tak mahu mengaku lah. Tak mengakulah ni anak, tak mahu mengaku lah, teruk sangat. Tapi Allah Azza wa Jalla tuan-tuan, mana-mana hamba dia yang kembali pada Allah dengan kesabar, dengan apa? Keikhlasan dan penyesalan, Allah ampunkan dosa dia. Baik tuan-tuan, kita tengok seterusnya. Tidak balas ke atas hambanya yang menderhaka sebelum sampai masanya. Masa ni matilah tuan-tuan. Kalau dunia kena pun sikit ya tuan-tuan, supaya kita kembali. Itulah 99 nama Allah Asmaul Husna yang perlu kita memahaminya dan dapat mendekatkan kita untuk mengenalkan Allah, di samping menimbulkan perasaan khusyuk bila kita berdoa dengannya, dan doa kita akan dimakbulkan serta dijanjikan dengan balasan syurga. Makna dia, kita bila berdoa seru nama Allah ni. Antara nama bila kita berdoa, Ya Mujib, wahai Tuhan yang memakbulkan doa. Ya Sami', wahai Tuhan yang maha mendengar. Kemudian Ya Qarib, wahai Tuhan yang maha dekat.
Itu kita seru nama Allah tuan-tuan bila kita berdoa. Kemudian, dan dijanjikan dengan balasan syurga. Di antara doa yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni doa dengan menyebut Asmaul Husna. Baik. Doa ni tuan-tuan sebenarnya yang lebih tepatnya bukan Rasulullah baca, tapi ada seorang lelaki baca. Lelaki ni baca, Rasulullah dengar. Lelaki ni angkat tangan berdoa dan Rasulullah dengar dia baca doa ni. Kita tengok apa doa ni. Baik. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada Asmaul Husna kan? Pertama ada Ahad. Ahad maksudnya yang Esa. Kemudian ada As-Samad. Ini kita dah lepas dah. Samad maksud dia segala makhluk berdoa memerlukan Allah Azza wa Jalla. Allah ni tempat tumpuan segala makhluk. Baik, kita tengok apa makna dia. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku pohonkan kepada Engkau bahawasanya aku mengaku dan menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang lain melainkan Engkau yang tunggal, yang Esa lah. Lagi tempat yang dipohon segala hajat. As-Samad kita bincang dah sebelum ni. Tempat seluruh makhluk memohon pertolongan. Ia tidak beranak pinak dan tidak pula diperanakkan, dan tiada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Tuan-tuan, bila laki ni disebut pendek laki tu berdoa, Rasulullah dengar dia doa macam ni. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah kata, lepas dia habis berdoa, Rasulullah kata kat dia, hang dah berdoa pada Allah dengan Ismullahil A'zam, dengan nama Allah yang paling agung. Alladhi idza du'iya bihi, yang mana bila kita berdoa kita sebut nama tu, ajab, akan dimakbulkan. Ni dia tuan. Maknanya dia bila kita berdoa, kita sebut ni tuan-tuan, kita berdoa sebut ni tuan-tuan dengan penuh perasaan dan kita faham makna dia. Kita baca dan kita faham makna dia dan kita hayati. Nabi SAW sebut, siapa berdoa sebut perkataan ni yang kita baca ni dengan kefahaman dan penuh perasaan dan keikhlasan dan keinsafan, maka Allah Ta'ala akan kabulkan doanya. Nampak tak? Jadi kita dah mengaji habis dah tuan-tuan. Kita amalkan Asmaul Husna. Satu lagi hadis yang lain, Rasulullah dengar orang lain pula berdoa, sahabat lain pula berdoa. Rasulullah duduk, ada seorang sahabat berdoa, Rasulullah dengar dia berdoa, Allahumma inni as'aluka bi annalakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Dalam ni dia tak sebut, tapi hadis lain sahih juga. Rasulullah dengar ada seorang lelaki berdoa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku berdoa memohon kepadamu, bi anna lakal hamd, yang mana sesungguhnya bagimulah segala pujian, la ilaha illa antal mannan, tiada Tuhan melainkan engkau al-mannan. Mannan ni maksud dia yang banyak memberikan nikmat. Kemudian la ilaha antal mannan ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu qayyum nampak ada. Kita dah lepas kan ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu maksud dia wahai Tuhan yang hidup. Ya qayyum Tuhan yang berdiri sendiri. Kemudian ya zal jalal wal ikram. Lepas belum dah kan? Ya zal jalal ikram lepas. Ya zal jalal wal ikram maksud dia apa? Tuhan yang mempunyai segala kebesaran dan kemuliaan. Dia doa macam tu. Rasulullah dengar dia berdoa. Maka kata Nabi SAW, engkau telah berdoa pada Allah dengan nama dia yang agung. Asmaul Husna, yang bila kita berdoa dengannya pasti Allah Ta'ala kabulkan. Boleh tuan-tuan? Jadi tuan-tuan, kita habis tajuk ni, kita habis tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan untuk kesimpulan tajuk ni, sebelum kita pergi masuk
sifat-sifat Allah lepas ni. Tuan-tuan hafailah doa ni. Nah. Doa ni tuan-tuan ada kitab. Tuan-tuan hafal. Dalam Rumi ada tulis tak? Ada tulis ke tak? Tulis. Tulis dalam bentuk Jawi ada tak? Ada baris sekali. Nah, tuan-tuan ambil doa ni, tuan-tuan hafal dan jadikan biar kebiasaan kita. Setiap kali kita nak berdoa, kita mulakan dengan yang ni. Baca doa dulu lah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita baca ni terus. Boleh nak? Barulah Allahumma ghfir lana dhunubana walina warhamhum kama rabbawna dan seterusnya. Boleh nak? Ambil doa ni, amalkan supaya ada juga kita amalkan daripada Asmaul Husna di dalam doa kita. Kita Nabi insya-Allah tuan. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعهما تفرقنا بعد تفرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما ولا متولا وصلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ya. Ya soalan. Kalau jamak macam mana? Allahumma, kalau ini tukar pada Allahumma inna lah. Lepas tu as'aluka menjadi nas'aluka. Kemudian dia ada beza lagi tu. Bi'ani bi'anna. Ashhadu nashhadu. Itu je lah. Kalau nashhadu, bukan ashhadu, nashhadu. Sebab ramai. Jadi kalau untuk ramai, kita doa kan waktu kita sembahyang jemaah kan ramai belakang. Jadi kita baca, yang kita kena ubah adalah ini menjadi inna. Sebab ini sesungguhnya aku. Kalau ramai inna lah. Ataupun dua orang kan, kita dengan bini kita ke, inna sesungguhnya kami. As'aluka menjadi nas, nun nas'aluka. Bi'anni menjadi bi'anna. Bi'anna. Ashhadu menjadi nashhadu. Itu saja. Jalin semua sama. Tapi kalau Pak Imam nak jelas lagi, tanya anak Pak Imam Masyitah, dia pandai. Dia bahasa Arab, dia paling pandai lah. Kalau untuk batch dia lah, dia tengok ni je, Pak Imam tanya ni macam mana tukang ni kata. Dia pandai lah Masyitah tu. Baik tuan-tuan, insyaAllah kita bertemu pada masa akan datang.